Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey. Sebelum saya kita live pagi ni, tapi sebelum tu saya nak tunjuk view. Saya nak belanja view. Cantik tak? Saya dekat mana ni? Saya belanja view nak tak? Thank you Nabila. Nama Nabila first saya tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belanja Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cantik kan? Pokok ni cantik. Saya sangat suka pokok kemboja ni. Saya harap satu hari pokok kemboja saya berdahan-dahan macam ni. Kan? Cantik kan? Siapa suka? Siapa suka tengok? Hai Nur Atika, Suzina, Suzi, Wandu Zaida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam Hafizah Maskam. Thank you Kefli Zul. Okay. Korang tak payah terkelar saya kat mana kan? Nah, ni rumah sahabat suami saya. Macam saya cakap, semua sahabat suami saya adalah sahabat saya juga. Waalaikumsalam Nazrin. Waalaikumsalam Mawang. Waalaikumsalam. Pagi Ida. Pagi Krisha Cha. Thank you. Waalaikumsalam. Okay, pagi Shima. Saya share. Siapa nak saya share? Siapa nak saya share view? Actually view rumah ni lagi cantik. Nanti saya share view yang bahagian depan. Ni bahagian belakang tau. Dan tak semua orang pun boleh tengok view ni. Melainkan yang masuk rumah ni lah. Yang masuk rumah. Tapi tak semua orang kan boleh akses masuk rumah siapa-siapa. Betul tak? Pagi Nurul Iman. Wah, sedapnya nama Nurul Iman. Sedap, saya sangat suka nama tu. Annie. Waalaikumsalam Annie. Annie McCallum. Macam mana sebut dia? Sorry lah kalau saya salah. McCallum ke? Macam tu ke Annie? Nanti cerita sikit kat saya nama McCallum tu dari mana? Family ke? Macam mana ke? Pagi Syamsia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak? Okay, Syariani nak. Okay. Kalau korang nak saya belanja korang, siapa yang patut korang belanja saya? Share. Kan? So tekan belanja saya. Share, love and like. Sebelum saya cerita tajuk kenapa kenapa kita kena kaya. Kan sekarang saya pun tahu lambat. Dulu saya tak tahu kenapa. Dulu saya tak memilih pun. Saya tak ada bercita-cita pun nak. Perkataan kaya tu saya pun tak faham. Yang saya tahu kaya tu ada rumah besar, ada kereta besar. Pakai kot. Kan? Tu kaya. Oh kayanya. Kan? Kita tak tahu apa-apa pun tentang kaya. Apakah itu kaya? Kaya yang macam mana? Apa perasaan kaya? Even sampai sekarang, surname husband. Wow. Annie bernikah dengan orang putih. Betul tak? Alhamdulillah. Masurita. Waalaikumsalam. So saya tertanya-tanya, macam mana orang kaya ni hidup? Apa perasaan jadi orang kaya? Orang kaya beli apa? Makan apa? Tu saya cerita yang saya. Waalaikumsalam Atih Putri. Okay. Sebelum tu saya share, saya dah janji tadi saya nak share view kan. Tu anak saya dah duduk. Astaghfirullahalazim, bagusnya anak Umi cakap astaghfirullahalazim. Saya dulu nak ajarkan mulut saya ni bercakap subhanallah. Setiap kali kita terlanggar batu ke, kita terjatuh ke, kita terlepas barang ke, saya ajar mulut saya. Terlepas, ya Allah mak engkau. Dulu kan kita, oh mak engkau. Apa lagi kita dulu? Saya pasal lupa dulu bahasa-bahasa kita. Oh matilah nak, macam itulah. So saya kata, oh mak engkau. Subhanallah. Ajar. Lama-lama automatik mulut tu jatuh je subhanallah. Terlanggar je subhanallah, sorry. Macam tu. Dia kena ajar. Okay? Saya share. Okay, ni ini rumah sahabat suami saya. Cantik kan? Cantik sangat. Saya pun suka tengok. Yang itu apa tuan-puan? Siapa boleh teka? Siapa pandai itu apa? Ada aku macam budak lah pula macam cikgu ha. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam Jumaat Sukina. Waalaikumsalam. Ada Riyah. Best lah. Bila live ni nampak nama cantik-cantik semua. Masya-Allah. Waalaikumsalam Firdaus, nama syurga. Waalaikumsalam and morning Aini Syahran. Sedapnya nama Syahran. Dengan isteri Tuan Das ke muka sama Muhammad Hisham? Tak. Muka kami memang hampir sama. Bukan, saya tak adik-beradik. Isteri Tuan Das, Ina, from Kelantan.
Saya from Johor. Tapi dulu ramai kawan-kawan Kelantan saya. Dan orang pun ingat saya orang Kelantan. Waalaikumsalam Al-Rabia. Okay. Shower. Sekejap. Kita tentukan tu shower ke tak. Saya pun dah lupa. Shower. Yelah shower toilet kan. Betul tak? Dia toilet. Ada shower ke? Ni shower lah. Shower plus toilet. Toilet tunjuk sikit je. Okay, cantik kan? Okay, kat sini dia buat tempat duduk. Kita orang pun pernah lah makan kat sini, kat belakang ni. Malam-malam cantik kawasan ni. Sebab ni semua lampu. Lampu ni semua akan hidup ni. Okay tak? Kita cuci-cuci mata kan? Saya orangnya dapat cuci mata pun dah bahagia. Ada dalam toilet benda terjatuh, Allah. Itu samalah Annie. Sama-sama saya kata, ya Allah, dosa. Kan tak boleh sebut kan dalam toilet kan. Itulah nak kena bertenang kot supaya kita tahu beza tempat, sedar diri. Kita kat mana, dalam toilet ke luar toilet. Waalaikumsalam Rozaini. Amin. Dia doakan saya jadi datin. Saya belum datin. Okay. Okay, saya belanja kat luar. Saya kena panjat ni tau nak tunjuk kat korang pemandangan. Sekejap saya nak panjat mana Dulu bolehlah panjat masa pokok ni tak tinggi. Okay, tak apalah kita duduk sini. Panjat kat kursi ni, aduh. Ni luar dia. Cantik kan? Nampak ada orang jogging. Risau. Ini belakang rumah jiran. Tapi rumah lain lah. Rumah yang side lain. Asal aku termengah-mengah memanglah termengah. Tadi saya join akak ni. Akak Katika buat, orang kata apa yang morning booster tu, setengah jam. Baguslah, dapat ilmu banyak. So kita orang morning booster tadi. Dah sebab saya gerak. Okay. Rumah siapa ni? Amin. Terima kasih Nur Aini. Amin. Ini rumah owner SKV. Siapa kenal SKV? Siapa tahu SKV? Tahu kan? Ni owner SKV, Puan Kartika dan Dr. Syed. Cantiknya. Saya hampir beli rumah dekat sini. Selang 6 rumah ke 5 rumah. Loan dah lulus. Tapi tak tahu kenapa saya berat hati tak jadi nak proceed loan tu. Maybe dia tak tinggi macam ni. Sebab saya suka yang kawasan tinggi macam ni. Rumah yang selang 5 rumah tu dia makin ke bawah. So dia actually macam ni. Keselamatan, yes. Saya ingat lagi rumah tu dia ke bawah. So dia setara dengan jalan. Macam rumah ni tak setara dengan jalan. Tengok. Korang nampak tak? Nampak kan? Kenal. Umur kenal. Okay. So saya risau keselamatan. Di mana orang luar ni bebas lalu lalang. Kereta semua. Cuma kat Katika ni sebab dia tinggi. So memang insyaAllah lah. InsyaAllah dengan izin Allah tak adalah orang akan panjat. Tapi rumah yang saya nak beli tu senang je orang panjat. Walaupun rumah tu dah letak pagar elektrik untuk keselamatan. So saya tak jadi beli. Kalau tak saya dah duduk Bukit Jelutong. Ni nampak aku sebut tempat. Marah lagi aku. Okay, best tak? Saya belanja. Siapa seronok? Puan, bukan Jolhan. Saya isteri Sifu Najib. Tak apa, saya tak kisah pun. Okey je, saya faham. Alhamdulillah, cantik rumah Datin Katika. Terima kasih Hana, doakanlah Kak Katika jadi Datin Katika. Mereka memang layak pun. Apa itu? Dah tekan share? Nak jalan lagi tak? Okey tuan-puan. Senang cakap, nak bagi faham. Ini memang rumah orang kaya. Ini memang rumah orang kaya. Dia ada kolam renang lah. Dan luas kawasan ni, kita selalu makan kat kawasan ni. Even kat depan pun luas. Nanti saya share sebelum kita habis. Seronok kan? Seronok sangat. Dulu, saya tertanya-tanya. Sebab apa tahu saya typical. Bukan typical, apa orang kata skeptical. Saya skeptical dengan orang kaya. Mungkin saya dulu kecil-kecil suka tengok drama. Ikut-ikut dengan drama yang mengatakan orang kaya sombong. Orang kaya cakap besar, tak hormat orang susah. Kan? Dan saya rasa nak jadi orang kaya tu susah. Satu benda yang kita bukan mak bapak kita. Bukan kita punya keturunan. Saya tak tahulah keturunan saya dulu macam mana kan. Yang saya tahu hebat keturunan kita orang Islam dulu. Hebat masa sebelum zaman kejatuhan Melaka 1511, hebat.
orang Islam yang dah lama bertapak. Melaka sebesar Semenanjung ni menjadi pusat tumpuan dunia. Betapa hebatnya kita. Betapa sebenarnya kita kena kaji sejarah tu. Sebab apa tuan-puan nak kena kaji sejarah? Supaya kita ni jadi orang yang berbangga dengan bangsa sendiri. Berbangga dengan agama, berbangga dengan negara. Dan kita kena bertanggungjawab. Sekali semput, jomlah semput sama-sama. Saya baru bersenam tadi. Dan kita kena sama-sama bertanggungjawab. Macam mana nak bagi balik, nak kembalikan semula kejayaan peradaban itu. Saya orang sejarah, saya sangat suka sejarah. Saya orang sains, tapi saya sangat suka sejarah. Terima kasih banyak Iza. Okey. Apa ni? Nak saya cerita tak? Saya cerita pasal kaya sikit Apa perasaan orang kaya? Saya pernah ditanya oleh sahabat-sahabat. Iza, macam ni jadi orang kaya best tak? Saya cuma jawab macam ni. Sebab saya pun nak bagi jawapan kena fikir juga. Kena fikir dengan siapa saya nak beri jawapan tu. Dengan orang yang memang dah kaya ke? Ataupun yang sedang membina kekayaan ke? Ataupun, jelas semua orang kata Zahara untungnya jadi orang kaya. Mari saya cerita Dah share belum? Akak orang akaun Rosmaiza. Kalau orang akaun saya tahu. Macam accountant saya. Berkira nak keluar duit. Sebab pada orang akaun, number kena tepat. Lepas tu kita nak cari duit susah. So berkira. Actually, tak kira kita orang sains ke, orang akaun ke, orang sastra ke, orang sejarah ke, orang agama ke. Semua benda Allah dah ajar kita kena seimbang. Kan? Saya belajar kat situ. Saya pun nak kena mentadbir orang akaun, orang sumber manusia, orang sale, orang marketing, orang operation, orang R&D. Dan semua orang-orang ni Allah memang beri sesuai dengan pattern kehidupan dia, diri dia. Dan apa yang ketua, kita sebagai ketua apa yang kita kena buat? Kita kena cari titik persamaan. Kita kena mudahkan urusan semua ni biar semua orang-orang yang berbeza ni boleh bekerja. Boleh bekerja bersama-sama, boleh bina satu circulation yang sihat sampai akhirnya kejayaan tu milik kita semua. Tu orang bisnes. Bila kita buat bisnes, bila kita nak jadi orang kaya, benda tu sangat susah. Kalau bahasa sangat susah tak baguslah. Dia sangat mencabar. Kalau saya kata susah, seorang pun tak nak jadi orang kaya. Actually dia sangat mencabar. Dan saya yakin Allah dah pilih. Allah dah pilih hamba-hamba dia, ciri-ciri yang macam mana dia nak bagi kekayaan tu. Dan kekayaan apa yang dia nak bagi. Ada orang kaya anak, ada orang kaya ilmu, ada orang kaya harta, ada orang kaya duit, ada orang kaya bisnes. Macam-macam kekayaan tu. Dan bila saya dekat tempat ni, apa bestnya sebenarnya? Apa bestnya duduk di tempat orang kaya? Kan? Pertama, circle. Kita boleh belajar. Dulu pernah tak tuan-puan selalu dengar? Orang makin kaya bertambah kaya. Dulu kedengaran ayat tu sinis. Sebab dia nak cakap kayanya bertambah kaya. Miskin bertambah miskin. Pernah dengar tak? Saya selalu dengar dulu. Waktu saya berada di bawah dulu. Saya selalu dengar ayat tu dan saya pun sokong ayat tu. Yelah, orang kaya bertambah kaya, saya kata kan. Tapi sebenarnya saya cerita, saya nak betulkan sikit lah. Yang kaya bertambah kaya tu betul. Yang kaya bertambah kaya tu betul. Yang miskin bertambah miskin juga betul. Statement itu betul. Tapi macam mana kita nak fahami statement tu dengan cara yang positif. Dan bila kita faham, kita juga boleh masuk dalam golongan yang kaya bertambah kaya. Dah kaya jangan sombong, betul Azhari. Yang benda tu paling tak kira Azhari. Dah kaya jangan sombong. Masa miskin jangan kita ego. Ada. Saya pernah melalui banyak pengalaman, bukan sikit. Dia orang susah. Dia bekerja sebagai guide. Ada yang bekerja sebagai cleaner. Ada yang bekerja sebagai... kita nampak dia susah lah. Ada yang even rumah dia pun rumah pondok. Tapi, bila kita memberi, dia tak nak. Tak apa. Saya tak perlu. Kan? So, tebal muka saya. Padahal saya beri tu dah nyorok-nyorok dah tuan-puan. Padahal saya beri tu sebab saya tahu Allah suka kita memberi. Dan saya dah memilih untuk memberi dengan sembunyi.
Saya tak ada niat langsung post apatah lagi, buat video apatah lagi, ambil gambar apatah lagi. Saya cepat-cepat, saya bagi dia waktu orang tak ada keliling, tak nak. Itu apa tuan-puan? Sedangkan Rasulullah ada dalam hadis sahih, Rasulullah menegur seorang sahabat, apabila kita tidak meminta-minta, walaupun dalam keadaan kita susah atau senang, tetapi ada orang yang datang memberi pada kita, akhlaknya ialah kita kena terima. Kerana setiap rezeki daripada Allah. Manusianya hanya perantara saja. Jadi saya nak cakap, tak kira kaya atau miskin, susah atau senang, kita semua orang ada ujian sombong. Semua orang ada ujian kesombongan. Semua orang ada ujian ego. Dan percayalah, rezeki yang berkat tak akan turun. Saya jamin tak akan turun. Rezeki yang berkat tak akan turun ke dalam jiwa orang-orang yang sombong. Ke dalam hidup orang-orang yang dalam diri dia ada ego. Ada menyalahkan orang. Bila orang buat salah sikit tak boleh nak maafkan. Bila dia buat salah, dia buat buta. Dia tak nak minta maaf. Rezeki yang berkat tak akan turun. Rezeki yang banyak akan turun. Rezeki yang banyak akan turun. That's why kalau kita tengok, orang bukan Islam pun rezeki dia mewah. Bahkan lebih mewah dari kita. So tu maksudnya tu apa? Allah turunkan rezeki kepada semua hamba-hambanya. Cuma yang membezakan rezeki apakah itu, sama ada rezeki itu berkat atau tidak. Rezeki yang berkat akan mudah bawa kita ke syurga. Kerana nak masuk syurga sangat susah. Nak masuk syurga ujiannya sangat pelik. Sangat rahsia. Sangat tiba-tiba. Dan kadang-kadang, tuan-puan, tak kira kita kaya atau miskin, yang menilai hati kita hanyalah Allah. Ya, tuan-puan, benda tu kita kena jaga. Okey, saya nak cerita. Hai, siapa tu? Suami saya. Dulu saya sangat skeptikal dengan kaya. Saya kata kenapa kena kaya? Tak perlulah kaya sangat. Cukuplah apa yang ada, cukup makan, cukup pakai. Sayang terjun, terjun. Kenapa kolam kita dah bertukar? Itu bentuk basi kita. Diorang amazed dengan rumah Kak Katika, kenapa cantik dia sangat. bulat rumah kita ni? Kan jadi bulat dah kan? B cakap dulu sayang, B sangat skeptikal dengan perkataan kaya. Macam kaya tu pada B susahnya nak capai. Ui, rasa berdosa babe. Rasa rasa macam berdosa dulu, kalau kaya. orang kaya ni dulu kita fikir macam ni tau. Orang Ya. kaya ni jahat, sombong. Orang kaya ni nanti tak nak tolong orang miskin. Dulu kita selalu buat Yang macam tu kaya tau. bertambah kaya. Sebab drama, sebab cerita yang kita tengok, drama swasta kan company apa? Kalau cerita Melayu Megah kan? Holding. Bukan, Mengah Holding. Oh, Mengah Holding. Mengah Holding Sdn Bhd. Jadi lama-lama bila kita fikir bila ada ustaz cakap saya kan, Okey. 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, 7 orang adalah millionaire. Betul. Abu Millionaire or Bakar billionaire. As-Siddiq, Osman bin Affan kan. Bila kita tengok, wow, Masya Allah, mereka ni kaya. Mungkin ada fahaman barat yang menjadikan kaya tu menjadi satu pemahaman yang salah. Jadi kita tengok sahabat Nabi adalah dia kaya di dunia. Masa dia meninggal, dia dah infak semua. Dia meninggal tu miskin. Betul miskin. Betul sahabat miskin ketika meninggal. Ketika hidupnya mereka ni kaya. Okey, Rasulullah kita perlukan untuk support jihad masa tu kan. Ada perang. Yelah, takkanlah perang kau nak bawa sumpit Khadijah ataupun nak bawa straw. sangat billionaire. Kan, nak bawa straw dan sumpit gunakan kacang hijau. Itu kita budak-budak main. Okey. Tapi masa tu kita macam terfikir yang betapa hebatnya sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena bulan Rabiul Awal ni, kelahiran baginda Rasulullah, banyakkan selawat. Mereka ni menyumbangkan harta, infakkan harta kepada jalan Islam. Tak kira Dan langsung. penariknya yang siapa pernah cerita dengan kita, Ustaz Don ke siapa yang dia cerita, kenapa sahabat-sahabat ni, kenapa Islam pada peringkat awal tu dia mudah untuk disebarkan meluas? Kerana mereka adalah yang masuk Islam ni orang-orang yang hebat. Orang kaya. Orang-orang yang kaya ni macam Saidina Abu Bakar, mereka ni ibarat macam ada database. Dia ada circle, dia ada kawan-kawan yang teras kepada dia, yang menyebabkan mereka ni menjadi contoh yang Islam tu mudah disebar luaskan pada peringkat awal. Dan Rasulullah pun jadi macam ada sahabat yang funding. Ada sahabat yang menyumbangkan Ramai sahabat yang funding. untuk membawa Islam ni tersebar luas. Saidina Khadijah pun funding utama. Jadi pesan saya dan Puan Izzah adalah untuk kita jadi kaya, jangan lupa kaya itu kerana Allah. Kaya itu untuk memberi lebih banyak. Kaya itu jangan
Masya Allah, na'udzubillah, jangan menjadikan kita ni sombong. Tadi ada yang sahabat kita kata sombong. Kalau kata kadang-kadang kan bila you tengok kan, bila kita semakin orang kata ada kejayaan kita capai, kita lagi nak share ilmu. betul. Kita lagi nak share banyak perkara. Kita lagi nak share supaya ramai orang pun jadi senang, berjaya, membantu. Ada Akhirnya guru Jumaat, kami sayang, ada guru kita kan sayang. Kalau sedekah dia tu main juta je. itulah dahsyat. Tu kadang-kadang Every month. kita bila dah capai satu benda, kita kena Dah tak ada orang cemburu. Kita cemburu dengan orang yang, dia bagi Sangat, banyak. Sangat. Masya Allah, dia memberi banyak. Macam mana boleh bagi banyak tu Rasulullah. sayang? Sebab kita kena kaya lagi lah. Kaya bertambah kaya. Itulah kunci dia. Pegang kepada perkataan Kan? yang tadi tu. Hidup dia kaya, meninggalnya miskin sebab Alhamdulillah dah infakkan kepada jalan Islam, kepada jalan yang orang kata mendorong kepada kejayaan juga Menyebarkan orang Islam. lain. Okey. Sayang sambung. Tak apa, saya boleh sambung Sambil-sambil. cakap. Sambil-sambil, sayang suka. Okey, so sekarang tuan-puan, bila Allah uji Allah uji kami dah berada di satu tahap yang saya kira, maaf kalau saya perasan sendiri, saya kira antara tahap yang tinggi dalam fasa kehidupan kami. Ni Allah uji tau. Kita berdua ni sering kan sayang, kita selalu cakap sayang, kena jaga hati sayang. Sayang Betul, kalau jangan insya-Allah. sombongan langsung. Saya nak belajar kena kerana Allah. Saya nak kaya kerana Allah. Esok nak kelas RPM 23 hari lepas 24 kita 2 nak hari. mengkayakan Saya orang cakap ya Allah kerana sayang, sayang Allah, cikgu. insya-Allah. Cikgu kena mengajar kerana Allah. Nanti anak murid yang datang pun akan belajar kerana Allah, akan hormat kita sebagai guru. Sebab yang suruh hormat guru ni bukannya kita manusia, bukan saya, bukan Tuan Najib, tapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak melihat siapakah murid-murid yang menjaga adab. Kerana kekayaan itu datang selepas adab. Ilmu itu datang selepas adab. Adab itu akhlak Akhlak. Kita orang Melayu panggil adab. Orang Islam panggil akhlak. Orang putih panggil manner. Banyak lagi bahasa-bahasa dia tapi maksud dia sama. Sifu bercakap tanpa teks. Animaculum. Macam teks. Tak lagu dah. Tak, insya-Allah. Kita kalau niat kita kerana dulu kan, saya sebenarnya saya tak gerti bercakap. Boleh tanya Puan Iza. Ya Allah, saya menangis. Allah, saya cakap Saya dulu, punya kesian kat dia tu. tak ada point, rasa macam loser. Tapi ada usaha. bila niat kita, okey, aku nak tolong orang, aku nak bagi nasihat, ya Allah, aku nak tolong dia, aku nak bercakap daripada hati, ya Allah. Allah Ta'ala yang menurunkan tau. Ketika kita bercakap ni tengah live ni, Allah Ta'ala yang bagi idea. Sebenarnya idea tu kita macam mula-mula macam tak ada juga saya kadang boleh kata juga. Yelah, saya Tapi cakap biar apa nak cakap apa. niatnya Saja kan je. kerana aku nak tolong dia orang lah. Apa yang dia orang nak tahu apa yang benda yang boleh naikkan semangat you all pagi-pagi. Maka You all share terhasillah lah. kita punya part ni namanya Sarapan Minda Momentum. Kita nak bagi dia Sarapan Minda. Kita Ni mula kenapa fikir. ada ni Kita dengar mula nak ceramah fikir. ustaz, orang kaya banyak jangan masuk syurga. Itu Tak apa, itu pandangan dia. pandangan ustaz tu. Itu mungkin tak bagi habis point. Tak bagi habis, betul. Jadi kena check betul-betul dengan orang-orang yang betul-betul Itu orang. mursyid, Tak apa. insya-Allah, Ini anak Puan Katika. Itu adalah Dia orang kata berkampung kat rumah kena kita dapatkan orang lama. pandangan guru yang mursyid, insya-Allah. Kan Betul. kita melihat sendiri betapa sahabat 10 orang tadi kan kita kata yang dijanjikan syurga Sayang, itu adalah orang share kaya. sikit antara Itulah ciri guru bendanya. mursyid Guru mursyid sangat susah dicari. Dari zaman Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam pun cakap guru yang mursyid sangat susah dicari. Dia Antara ciri dia apa sayang? Susah nak masuk syurga, tak susah ke senang, ada ikut amalan. Bukan pasal kaya miskin. Betul, ikut Kaya amalan. bongkak tak masuk. Tak masuk. Miskin kalau dia bongkak pun tak masuk. samalah kalau kaya Kufur. bongkak. Jadi apa pun jagalah kita Jaga. punya Dia amalan. kita tidak cintakan Allah dunia. Muhammad. Kita tidak pegang dunia di hati. Even dah ada harta, kena selalu ingatkan diri Izzah, beg ni mahal. Kalau kata nak bagi orang, bagilah. Bagi saja. Nanti Allah akan ganti, mungkin tak di dunia, di syurga. Kita kena ajar, benda tu kena ajar. Macam tadi kita ajar untuk bila jatuh barang, subhanallah. Kena ajar. Macam kita belajar untuk solat dengan betul. Macam kita belajar, untuk beradab pun kena belajar. Macam suami saya kata, ramai orang tak beradab. Bukan sebab dia tak nak beradab. Bukan sebab korang memang jahat, bukan. Sebab ramai orang tak tahu. Zaman kita sekarang, zaman fitnah tuan-puan. Anak-anak kita sekarang bermain dengan itu dia, game. kita kena kontrol. Ya, tapi benda tu adalah reality. Yang saya nak cakap adalah reality. So apa kami buat? Kami berdua kena cool, kena bertenang, kena istighfar banyak-banyak, kena cari jalan. Bukan biarkan saja. Kena cari jalan macam mana nak buat. Bagi contoh-contoh, antara bawa dia pergi jalan. Mak tadi kita buat thermomix masak mi goreng sayang. Tarik handphone dia sekejap, biar dia tengok sekejap. Cukuplah. Kena mingle-mingle. Bukanlah nak kena paksa-paksa anak. Tak ada orang pun suka dipaksa. Even daripada budak-budak pun. Kan? Saya tanya je. Maksudnya dengan macam ni. Apapun manusia ni dinilai berdasarkan takwa dia. Kalau dia kaya dan dia bertakwa, maka makin semakin hebat amalan dia, dia banyak bersedekah, dia banyak memberi,
mudah-mudahan mudahlah masuk ke syurga. Tapi kalau kadang-kadang fakir, miskin, sebab tu ada doa, kalau siapa baca Al-Maksud ke apa, ya Allah jauhkan aku daripada kefakiran dan kekufuran. Betul. Sesungguhnya kefakiran itu dia menghampiri Allahumma kepada inni kekufuran. a'udzubika Sebab minal kadang hammi wal hazani bila wa orang a'udzubika minal ajzi wal kasali kadang-kadang wa bila a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itulah doa dia. ya itu saya Ya, itu doa dia sayang. tak dia ada satu memang Allahumma- fakri wal dia ada macam Alah. tu. Bukan yang tu dia. Tapi itu doa je lah, tu antara doanya. Tapi saya nak cakap, saya cakap dalam bahasa Melayu kan, saya cakap Arab, Al-Lughatul Arabiah. Ramai yang Lepas mungkin tu. tak tahu sebab ayat tu pendek je. Pendek je. Tapi kita nak doa, ya Allah jauhkan kami daripada, Tolong share jauhkan siapa aku yang daripada biasa baca. kefakiran dan kekufuran. Boleh, mandi. Kalau dia kaya pun kena sentiasa ada niat untuk nak membantu orang. Bawa. Kalau kita berjaya macam mana pun, perkara yang paling penting adalah semakin kita Niat tu. tunduk kepada Allah dan kena sentiasa beringat. Tapi kadang-kadang kalau kita kesusahan kepayahan sayang, pun, boleh. kalau kita mudah dibeli, agama kita mudah dijual beli, kita mungkin terikut-ikut sebab Prinsip contoh kita kita mudah macam dijual beli. kita susah dan tiba orang kata okey kalau kau buat macam ni walaupun benda yang melanggar orang kata perintah Allah, sebab kita nakkan duit kita terlanggar. Ya. Jadi itulah benda yang nak kena. Sebenarnya apa pun berbalik pada kita. Sesuatu benda dia macam motosikal. Kalau kita guna betul, pergi masjid, pergi kedai, pergi kerja, alhamdulillah dia baik. Tapi kalau kita buat racing lumba haram, motosikal yang baik ni tadi pun jadi buruk. Ibaratnya macam tu lah. Nak cerita sikit lah. Actually, apa perasaan saya jadi bini Najib Asaduk. Yang bagi usaha keras tu suami saya. Sebab suami saya jenis usaha dia memang sangat bersungguh-sungguh dari dulu saya kenal dia sampai sekarang non-stop. So saya ni kira menumpang kekayaan suami, tetapi dari sudut suami tu dia fikir saya membawa tuah kepada dia. So kita sama-sama kena berfikir baik untuk pasangan. Saya fikir dia yang senangkan saya sebagai suami, dia pula fikir saya memudahkan untuk dia cari kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Sebagai suami isteri itulah dia kena saling support. So apa yang saya rasa sekarang? Antara yang saya suka ni, saya dah lama rasa lah dari saya kat Labis dulu. Kita start ada duit, kita nak beli apa kita tak tengok harga. Tak adalah kita berani masuk. Masa tu tak berani masuk LV, tak kenal pun LV tu apa. Tapi kita beli macam contoh pergi pasar, ambil je barang. Kalau dulu kita tengok harga RM2.50 kita ada duduk congak. Okey, aku bawa RM15 je, aku kena beli barang yang bawah RM15. Begitulah tuan puan, saya punya nikmat, itu nikmat bila kita dah ada duit. Saya share ni bukan saya nak berbangga-bangga langsung, tidak tuan puan. Saya share ni sebab saya nak bagi tahu at the end macam ni. Perasaannya sama sahaja. Cuma ada perbezaan yang sangat kecil sebenarnya. Macam saya cerita sebelum ni, kita makan nasi, kita makan mi goreng, sama. Apa pun kita, di level mana pun kita, itulah makanan kita. Itulah makanan ruji rakyat Malaysia. Mungkin paling-paling kita suka apa pizza. Pizza, semua orang makan Pizza Hut. Ataupun buat sendiri ke apa. Roti ada kedai roti apa yang orang berebut tu, Gardenia. Saya pun makan roti Gardenia, sangat sedap. So apa beza dia tuan puan? Beza dia tu lah hanya sikit-sikit tu je kita boleh ambil, tak tengok harga. Itu saja. Kemudian apa? Yang paling saya amazing ialah kita boleh beri dan senangkan kehidupan ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita ni tuan puan, nak cakap mereka lah cinta sejati. Cinta dan kasihnya ibu bapa kepada kita, ibu bapa mertua kita kepada anaknya, kepada suami kita, itu adalah cinta sejati. Anak, kau bagi ketak kat mak, mak tetap sayang kau. Mak tetap berdoa kau kat syurga. Itu cinta sejati tuan puan. Dan antara pasangan belum tentu tuan puan. Sebab itulah contoh isteri solehah adalah perhiasan dunia terbaik. Jadi kalau kita ada isteri kat sini, ramai isteri yang tengok saya kan, jom kita doa pada Allah, ya Allah, di kedudukan mana pun suamiku, di kedudukan mana pun aku, apa yang suami aku buat kat aku, jadikanlah aku, mudahkanlah aku jadi isteri solehah. Sebab aku nak jadi perhiasan dunia terhebat. Supaya bila kita hebat di dunia, hebat tu orang perlu tahu ke? Tak perlu tahu tuan puan. Orang tak perlu tahu kita hebat atau tidak. Tidak ada masalah langsung kalau orang tak tahu. Yang kita perlu cakap dengan diri kita, izah. Hati kena bersih sebab yang melihat hati Allah. Izah. Kita kena buat baik sebab yang suruh buat baik Allah. Adakah perlu balasan? Tak perlu tuan puan. Jangan sekali-kali walaupun sekali kita mengharapkan ada balasan pada kebaikan kita. Aku dah bagi kau macam-macam ni, kau langsung buat tak tahu. Betul, sebagai manusia saya ada tekilan. Bila kita tekilan, actually, saya berpendapat yang hati saya belum bersih.
Bila saya contoh bila kita raikan seorang teman ni contoh tau, contoh bagi faham, jangan salah faham bagi faham, jangan salah faham. Ada teman selalu datang rumah kita. Setiap kali dia datang, kita tahu adab menerima tetamu ialah menjamu dengan semampu kita. Tak mampu beli, kita masak. Okey? Tak kiralah berpenat lelah ke apa, kita kena melayani tetamu. Sekurang-kurangnya 3 hari tuan-puan. 3 hari ke atas itu boleh. Dah diharuskan boleh, dah bukan jadi tetamu tu. Tetamu ialah dalam masa 3 hari kita kena melayani mereka dengan sebaik-baik layanan. Okey. Suami saya dah ajak makan. Tapi jap lagi sayang, jap. Nanti dia tak habis cerita. Tapi bila kita pergi rumah dia sekali, dia just beli kuih RM5, dah tala kat kita. Kuih yang kita pun macam, ya Allah, terkilan tuan-puan. Tapi saya anggap macam ni, oh Izzah, kalau engkau orang beriman, kalau hati engkau bersih, engkau sepatutnya tidak terkilan. Tetapi saya, ialah kita dulu nak belajar matang ni payah tuan-puan. Jika sekarang insya-Allah. Cuma yang kita terkilankan apa? Alangkah bagusnya jika teman-teman kita faham bagaimana, apakah tingginya, apakah kepentingannya bila kita melayani tetamu. Sebab tetamu datang bawa berkah. Bila dia balik, dia keluarkan semua keburukan daripada rumah kita, daripada hidup kita. Itu salah satu. So, bila kita kaya, kita gunakan kekayaan kita untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan family, menyenangkan tim kita, menyenangkan orang keliling kita, anak-anak kita. Dan kita boleh menyenangkan dengan harta kita itu tetamu. Tetamu yang datang tu, kita boleh serve yang elok-elok, yang the best. Kan? Itu namanya rezeki dikongsi bersama. Itulah. Saya nak kena sarap. Ni dah pukul berapa? Saya minta maaf. Saya nak sangat cerita dengan tuan puan lagi. Tapi sebab saya dekat rumah tuan rumah, so saya kena hormat tuan rumah. Tuan rumah dah panggil makan. So sebab lepas ni saya nak kena pergi. Saya turun ni sebab ada sebab. Tapi saya tak boleh cerita dulu. It's okay. Saya doakan. Nanti kita sambung lagi boleh? Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Apa lagi perasaan bila kita kaya? Okay. Kita akan dapat berjumpa dengan ramai orang-orang kaya dan kita boleh kaji mengapa Allah beri kekayaan kepada mereka. Dan saya paling amazing, makin kaya orang ni Allah bagi, makin dia tutup aurat, makin dia rendah diri, makin dia positif, bercakap yang semangat-semangat, makin dia tak kisah orang sakitkan hati dia, makin dia selalu maafkan orang. Dan macam tak heran pun, nak kena peli ke, nak kena kata, dia tak heran. Dia tak ada kudis. Orang kata apa? Tak ada kudis dalam hati. Sebab itulah yang saya kata, sahabat saya pernah tegur dulu. Dia kata, kalau engkau dah tak rasa apa dengan celaan manusia, dengan perlian manusia, dengan apa yang manusia buat kepada engkau, insya-Allah ketika itulah hati engkau, iman engkau kuat. Iman engkau berada di tahap yang tertinggi, hati engkau berada di tahap yang bersih. Itulah tandanya. Masa tu saya dengar, saya tak faham lagi tuan-puan. Tapi tuan-puan, seiring dengan masa, dengan izin Allah, saya mula belajar sikit-sikit apakah maksud kata-kata sahabat saya tu dulu. Walaupun dia cakap dengan saya, tak silap saya 5 tahun bukan 2017, 4 tahun lepas. So kita dapat kadang ilmu tu, kita faham dia tu bukannya dalam satu hari tau. Macam saya cakap dengan tuan-puan ni kan pagi ni, saya tak mengharapkan tuan-puan faham 100%. Tapi percaya tuan-puan, seiring dengan masa tuan-puan akan teringat, oh Puan Izzah ada cakap macam ni, baru saya faham. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin kalau Allah izinkan seawal besok lusa, kan? Okay tuan-puan, siapa yang teringin nak tahu apa yang Momentum buat, antaranya besok kita ada kelas RPM. Siapa yang belum daftar, boleh daftar di naktarikpelanggan.com. Boleh masuk dalam Telegram Najib Asaduk. Kat sana ada banyak maklumat. Dan tuan-puan, siapa yang dah daftar, saya ucapkan selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Doa saya ialah moga berkah segala ilmu yang tuan-puan belajar dari kami Momentum, dari Tuan Najib Asaduk sendiri, daripada tim Momentum. Dan keberkahan itu membawa kekayaan hati, kekayaan harta, dunia akhirat kepada tuan-puan semua yang sudi nak belajar dengan kami, yang dah daftar esok masuk belajar, yang belum daftar pun daftar. Saya doakan semua kejayaan milik kita semua, sebab nak masuk syurga seorang-seorang bukan seorang-seorang. Nak masuk syurga kena ramai-ramai. Dan semakin ramai kita mengharapkan kita bantu orang lain ke arah jalan Allah, makin Allah memandang kita. Oh bagus dia ni.
Dia sayang semua orang. Dia tak pentingkan diri. Dia tarik semua orang berjaya macam dia. Dia tarik semua orang dekat dengan aku macam dia. So orang itulah yang Allah pandang, dan jom kita jadi orang tu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Sayang korang kerana Allah.